Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan menghuraikan teori pelanggaran dalam tajuk kadar tindak balas. Okey, seperti mana yang pelajar telah pun belajar dalam bab 2 dan tingkatan 1 pun dah belajar, teori kinetik jirim. Yang mana dalam teori kinetik jirim ni, jirim terdiri daripada zarah yang halus dan diskrit yang sentiasa bergerak, iaitu bergetar pada kedudukan yang tetap dalam pepejal, bergerak secara bebas dalam cecair, dan dalam gas bergerak bebas secara rawak. Jadi disebabkan zarah-zarah ni sentiasa bergerak, maka zarah-zarah tu akan berlanggar antara satu sama lain. Jadi semasa zarah-zarah berlanggar, pemindahan tenaga berlaku. Zarah yang bergerak cepat memindahkan sedikit tenaga kepada zarah yang bergerak perlahan dan meningkatkan tenaga kinetiknya. Proses ni berulang-ulang dengan zarah-zarah yang lain. Jadi akhirnya zarah-zarah yang tidak mempunyai tenaga kinetik yang sama dan sentiasa berubah. Tenaga kinetik itu berubah-ubah antara zarah ni. Okey, menurut teori pelanggaran, satu zarah bahan tindak balas mesti berlanggar antara satu sama lain untuk membolehkan tindak balas berlaku, dan kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Ada dua syarat ni. Bukan semua pelanggaran antara zarah bahan tindak balas akan menyebabkan tindak balas berlaku. Bukan semua pelanggaran akan menghasilkan hasil tindak balas. Hanya pelanggaran yang berkesan dapat menyebabkan tindak balas berlaku. Jadi untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan ada dua syarat. Satu ialah zarah bahan mesti mempunyai tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Dan syarat kedua ialah zarah-zarah berlanggar dalam orientasi yang betul. Okey, so sini apakah yang dimaksudkan dengan tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ni biasanya kita tulis dengan simbol EA. Ni activation energy. EA ni ialah activation energy. Okey, so yang mana satu yang dikatakan tenaga pengaktifan? Okey, kalau kita rujuk sini, kita ada dua jenis tindak balas bergantung pada perubahan haba. Satu ialah exothermic. Exothermic ialah tindak balas yang membebaskan haba. Tindak balas yang bebaskan haba. Dan satu lagi ialah endothermic. Endothermic ni ialah tindak balas yang menyerap haba. Okay. So, kalaulah exothermic, ini dipanggil gambar rajah profil tenaga. Okay. Gambar rajah profil tenaga bagi tindak balas exothermic. Okay, kita tengok macam mana gambarnya. Ada paksi Y itu ialah tenaga dan paksi X ialah lintasan tindak balas. Pada sebelah paksi Y itu ialah bahan tindak balas. So, kalau kita diberi satu tindak balas, contohnya asid hidroklorik. So, asid hidroklorik, tulis sini formula dia. Tindak balas dengan alkali, natrium hidroksida. So, bahan ditulis di sini. Okay. Dan hasilnya nanti, formula hasilnya ditulis di sini. Natrium klorida tambah air. Okey, dan tindak balas ni ialah tindak balas exothermic kerana tindak balas antara asid hidroklorik dan zarah-zarah natrium hidroksida akan membebaskan tenaga haba. Jadi, ni naik ni, graf dia naik ni, ini ialah perubahan tenaga. So, tenaga pengaktifan ialah tenaga dari bahan tindak balas ke puncak ni. Ni ialah tenaga pengaktifan. Okey. Bagi tindak balas endothermic, okey, tenaga pengaktifan memang dari bahan tindak balas, dari jumlah tenaga yang terkandung dalam bahan tindak balas ke puncak. Graf ni gambar rajah profil tenaga. Ni. So, ini ialah tenaga pengaktifan, EA. Okey. Okey, sekarang kita tengok bagaimana saiz, kepekatan, suhu, tekanan dan mangkin mempengaruhi kadar tindak balas. Okey,
Kesan saiz. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar jumlah luas permukaan bahan tindak balas. Jadi frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Okay. Kesan kepekatan. Semakin pekat bahan tindak balas, semakin tinggi bilangan zarah per unit isi padu bahan tindak balas. Frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah, maka kadar tindak balas meningkat. Okey, kesan suhu. Apabila suhu lebih tinggi, semakin tinggi tenaga kinetik zarah bahan tindak balas. Frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah dan kadar tindak balas bertambah. Faktor tekanan. Semakin tinggi tekanan bahan tindak balas, bahannya mesti semuanya gas. Semakin tinggi bilangan zarah per unit isi padu, frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah juga bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Dan akhir sekali, bagaimana mangkin mengubah kadar tindak balas. Dengan kehadiran mangkin, maka ia menyediakan laluan alternatif dengan tenaga peaktifan yang lebih rendah, maka lebih banyak zarah akan dapat mengatasi tenaga peaktifan yang rendah itu. Maka frekuensi pelanggaran berkesan bertambah dan kadar tindak balas bertambah. Okey, dari sini, dari gambar rajah profil tenaga yang ni, kita dapat lihat perbezaan tenaga peaktifan bagi tindak balas yang menggunakan mangkin dan tindak balas tanpa mangkin. Yang ni, tenaga peaktifan yang asal tanpa mangkin. Setelah ditambah mangkin dalam bahan tindak balas, jadi mangkin akan menyediakan satu laluan alternatif dengan tenaga peaktifan yang lebih rendah. Maka lebih banyak zarah-zarah dapat mengatasi tenaga peaktifan yang rendah tu. Jadi frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Frekuensi pelanggaran tidak berubah. Sama je bilangan zarah yang berlanggar, tapi frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Okay, begitu juga dengan tindak balas eksotermik. Tenaga peaktifan tanpa mangkin tinggi, manakala tenaga peaktifan dengan mangkin lebih rendah. Okay. Okay guys, sekian video saya pada kali ini. Harap dapat membantu you all memahami kadar tindak balas. Terima kasih.